Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama cikgu Puan Nur Razwana binti Muhammad Nawawi. Cikgu merupakan guru geografi tingkatan 3. Pada hari ini cikgu akan memberi sedikit penerangan bab yang ke-6, iaitu sumber semula jadi di Malaysia. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita kena tahu dahulu apa maksud sumber semula jadi. Okey, sumber semula jadi bermaksud bahan atau punca yang terdapat di sekeliling kita. Sama ada sumber itu ada di permukaan bumi seperti hutan, tanah. Yang kedua, yang terdapat di dalam bumi seperti emas dan biji timah. Dan yang terdapat di dalam air seperti petroleum. Okey, untuk sumber semula jadi terdapat dua jenis sumber semula jadi di Malaysia. Kategori yang pertama ialah sumber boleh baharu dan yang kedua ialah sumber tidak boleh baharu. Kita tengok yang pertama dahulu, iaitu sumber boleh baharu. Sumber boleh baharu ialah sumber yang tidak akan habis ataupun pupus jika kita gunakan secara berterusan walaupun berpuluh-puluh ataupun beratus-ratus tahun. Okey, untuk contoh sumber boleh baharu yang terdapat di negara kita, ada 4. Yang pertama ialah hutan, suria ataupun cahaya matahari. Yang ketiga tanah dan yang keempat ialah air. Okey, untuk hutan kita ada 5 jenis hutan utama di Malaysia. Yang pertama ialah hutan hujan tropika, iaitu hutan yang paling besar di Malaysia. Yang kedua, hutan paya, ada 2 juga, hutan paya air masin dan hutan paya air tawar. Yang keempat iaitu hutan gunung dan yang kelima ialah hutan pantai. Okey, yang kedua kita ada cahaya matahari. Yang ketiga ialah tanah, dan kita patut bersyukur kerana negara kita dikurniakan dengan pelbagai jenis tanah yang sesuai dengan pelbagai jenis tanaman. Okey, cikgu bagi contoh. Tanah laterit sesuai untuk penanaman getah dan kelapa sawit. Untuk tanah aluvium sesuai untuk penanaman padi. Manakala untuk tanah gambut sesuai untuk penanaman nenas seperti di Johor, dan tanah beris sesuai untuk penanaman kenaf dan juga tembakau seperti di Kelantan. Dan akhir sekali, tanah yang kelima ialah pasir sesuai untuk penanaman pokok kelapa. Okey, dan yang keempat, sumber boleh baharu ialah air. Dan kita di Malaysia ada banyak punca air seperti di sungai, laut, kita ada kolam, empangan dan juga paya. Itu semua contoh-contoh yang cikgu bagi ialah contoh sumber boleh baharu. Okey, sekarang kita pergi kepada yang kedua, iaitu sumber tidak boleh baharu. Sumber tidak boleh baharu ini ialah bertentangan dengan sumber boleh baharu. Okey, sumber tidak boleh baharu pula ialah sumber yang akan habis atau pupus jika penerokaan sumber tersebut tidak dikawal atau dirancang dengan baik. Okey, maksudnya kita lombong sahaja, tanpa kawalan. Okey, dan sumber tidak boleh baharu ini pula kita boleh bagikan kepada 2 lagi, iaitu sumber mineral logam dan sumber mineral bukan logam. Dan pelajar semua kena ingat, yang cikgu bagi tahu ini semua terdapat di Malaysia. Okey, contoh sumber mineral logam. Okey, negara kita ada emas, ada biji timah, ada biji besi, ada kuprum dan juga ada bauksit. Dan semua contoh cikgu ada kegunaannya. Okey, manakala yang keduanya pula ialah contoh sumber mineral bukan logam. Okey, yang pertama kita ada batu granit. Okey, batu granit ini banyak digunakan dalam industri pembinaan dan juga pembuatan marmar ataupun marble lah. Okey, yang kedua ialah gas asli yang banyak digunakan untuk gas memasak di rumah-rumah di Malaysia, dan juga iaitu petroleum untuk bahan bakar kenderaan, dan yang seterusnya ialah pasir banyak digunakan dalam industri barangan kaca.
Okey, yang seterusnya contoh sumber mineral bukan logam ialah negara kita juga ada arang batu yang digunakan untuk menjana elektrik dan juga industri melebur besi. Dan yang terakhir, untuk contoh sumber mineral bukan logam ialah kita ada kaolin yang banyak di Lombong di Tapah Perak. Biasanya kaolin ini digunakan dalam pembuatan tembikar, dalam industri ubat-ubatan dan juga kosmetik. Seperti kita pakai mask dekat muka tu. Itu semua diperbuat daripada kaolin, tanah liat berwarna putih. Okey. Itu sahaja penerangan cikgu pada hari ini mengenai bab yang ke-6. Okey, dan cikgu harap anda semua dapat manfaat daripada pengajaran cikgu pada hari ini. Okey, cikgu juga doakan anda semua berjaya dalam peperiksaan PT3. Okey, sehingga kita bertemu lagi di lain masa. Tapi sebelum tu, jangan lupa like, share dan juga subscribe channel SCS Setiawan. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.